Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazani binti Ma'zan 057915 dan sahabat saya Nurjana Nuaira binti Jahwari 057875 dari kos pengajar Islam dengan teknologi maklumat. Kami akan membentangkan sebahagian topik daripada ilmu mantik. Perbahasan tentang tasdik. Tajuknya ialah Al-Qadriyah Syartiyah Al-Munfasilah. Ia merupakan sebuah pernyataan yang dihubung padanya dengan bertentangan atau berlainan antara dua taraf. Contohnya yang pertama, bilangan. Sama ada bilangan itu genap atau ganjil, tidak boleh berkumpul bilangan itu di dalam genap dan ganjil. Yang kedua ialah masa. Sama ada masa itu malam atau siang. Juz ayatnya mestilah mengandungi tiga perkara. Yang pertama, muqaddam, iaitu apa yang disebutkan pada permulaan. Yang kedua, al-tali, apa yang disebut pada akhir. Dan yang ketiga, adatul tanafi, iaitu imma. Pembahagian Al-Qadriyah Al-Syartiyah Munfasilah. Ia terbahagi kepada tiga. Yang pertama, mani'atul jami'un wal qalwi. Yang kedua, mani'atul jami'. Dan yang terakhir, mani'atul qalwi. Mani'atul jami'un wal qalwi maksudnya ialah tidak boleh kedua-duanya ada dan kedua-duanya tiada. Sebagai contoh, jisim itu ada kalanya bergerak dan ada kalanya diam. Sebenarnya, jika dipikirkan dengan logik akal, sesuatu jisim itu tidak akan bergerak dan diam dalam satu masa. Dan jisim itu juga tidak boleh tidak bergerak dan tidak diam. Maka, sesuatu itu mestilah bersifat dengan wujud sahaja ataupun tidak wujud sahaja. Sebagai contoh yang lain, Inna hadaina as-sabil imma syakira wa imma kufura. Maksudnya, sesungguhnya kami telah memberi hidayah petunjuk jalan, maka manusia itu ada dalam kalangan mereka yang bersyukur dan ada dalam kalangan mereka yang kufur. Tidak boleh berkumpul bersyukur dengan kufur bersama, dan tidak terlepas seseorang manusia itu apabila telah diberi hidayah, terjadi padanya salah satu daripada menjadi orang yang bersyukur atau kufur. Ia merangkumi tiga perkara. Yang pertama, hukum-hukumnya itu positif, cuma berlawanan. Tidak boleh berkumpul pada yang berlawanan. Perkara tersebut mestilah berlaku salah satu. Seterusnya, mani'atu jami', bermaksud kedua-duanya boleh dikumpulkan tetapi kedua-duanya tidak boleh dinafikan. Contoh yang pertama, ada kalanya orang yang solat itu rukuk atau sujud. Ini bermaksud terharangnya perbuatan rukuk dan sujud pada satu masa bagi orang yang solat. Tapi boleh dinafikan jika ia tidak rukuk dan tidak sujud, ia boleh jadi sedang berdiri. Contoh seterusnya, ada kalanya sesuatu itu pokok ataupun batu. Tidak boleh jadi jika sesuatu itu pokok dan batu dalam masa yang sama, tetapi boleh jadi jika ia bukan pokok dan batu tetapi ianya haiwan. Yang terakhir, mani'atun khuluin, yang bermaksud kedua-duanya tidak boleh dinafikan tetapi kedua-duanya boleh dikumpulkan. Seperti contoh yang pertama, duduk seseorang bersama tukang menjual minyak wangi. Ada kalanya ia boleh mendapat minyak wangi tersebut daripada si penjual, dan ada kalanya ia boleh membeli minyak wangi tersebut daripada si penjual, dan ada kalanya ia boleh mendapat haruman minyak wangi tersebut. Semuanya boleh dikumpulkan sekali dan tiada penghalang untuk terlepas daripada salah satunya. Dan contoh yang terakhir, ada kalanya Zaid di laut dan ia tidak tenggelam. Boleh jadi Zaid di laut dan tidak tenggelam berlaku sekali, tetapi tidak boleh apabila salah satunya atau kedua-duanya tidak berlaku. Zaid tidak di laut, namun ia tenggelam.